4 syarat sah wukuf di Arafah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan meneruskan lagi siri ulang kaji umrah dan haji. Kita sambung lagi perbicaraan asas berkenaan dengan wukuf. Semalam kita sudah membicarakan tentang waktu wukuf, bila perlu berwukuf. Itu yang kita telah bincangkan semalam. Boleh tengok semula rakamannya di rakaman live di Facebook ataupun YouTube Umrah Andalusia Bahau dan juga di IGTV Umrah Andalusia Bahau. Tolong saya tuan-tuan, puan-puan, cik puan untuk sharekan dan juga tag, beritahu kawan-kawan. Supaya apa? Supaya kita dapat berkongsi dan lebih ramai yang tahu berkenaan dengan ibadah haji ini yang jarang-jarang kita buat. Mungkin kita hanya dapat buat sekali di dalam seumur hidup kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi tuan-tuan, puan-puan, cik puan sekalian, insya-Allah kita akan meneruskan. Hari ini kita membicarakan perkara yang sangat penting untuk kita tahu bagaimana untuk menjadikan ibadah wukuf kita itu sah. Sebelum kita masuk kepada perbahasan ini, kita ulang kaji sedikit. Jika ada tuan-tuan, puan-puan, cik puan, tolong komenkan di bawah supaya siapa yang masuk selepas ini dia boleh faham, supaya dia tahu apa itu wukuf. Kalau kita tak tahu apa itu wukuf, dia tak akan faham apa yang kita bincangkan pada hari ini. Apa itu wukuf? Iaitu wukuf ada di bumi Arafah walau 1 saat sekalipun. Jadi wukuf ini adalah rukun haji yang kedua. Kita teruskan perbahasan kita. Rujukan saya adalah Fiqh Haji Contemporary oleh Dr. Jamaluddin Hashim. Boleh dapatkan buku ini, sangat bagus, daripada Dr. Jamaluddin sendiri ataupun daripada saya, insya-Allah. Kita teruskan, tanpa buang masa, kita teruskan kepada syarat yang pertama. Sebelum itu kita kena tahu apa itu syarat sah. Syarat sah ini bermaksud jika seseorang itu tidak melaksanakan atau tidak memenuhi salah satu daripada syarat-syarat sah ini, maka ibadah dia itu tidak sah. Baik. Jadi kita teruskan kepada syarat yang pertama, yang bermaksud jika dia tidak memenuhi syarat ini, maka ibadah wukuf itu tidak sah. Jadi apakah syarat yang pertama? Iaitu seseorang itu hendaklah berada di Arafah dalam masa yang ditentukan. Ini yang telah kita bicarakan panjang lebar semalam. Jadi boleh rujuk semula, tetapi untuk memudahkan semua, saya ulang kaji sedikit perbahasan kita. Jadi bilakah waktu untuk berwukuf? Waktu untuk berwukuf itu bermula pada waktu zuhur, bermula pada gelincir matahari pada 9 Zulhijjah, sehinggalah terbit fajar ataupun waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Ini adalah waktu jemaah haji mesti berada di dalam kawasan Arafah walaupun 1 saat. Okey. Ini jelas, insya-Allah. Nak tengok semula perbincangan yang kita bincangkan semalam, boleh rujuk kepada rakaman yang telah kita uploadkan di YouTube, di Instagram dan juga di Facebook. Kita terus kepada syarat yang kedua. Bermaksud apa? Jika seseorang jemaah haji tidak memenuhi syarat yang kedua ini, maka tidak sah ibadah wukuf beliau. Baik. Jadi kita teruskan. Syarat yang kedua ialah mestilah orang yang ahli bagi ibadah. Baiklah, apa ahli bagi ibadah itu? Ahli bagi ibadah adalah seseorang itu mestilah tidak gila. Dan yang kedua, seseorang itu tidak pitam ataupun tidak mabuk yang hilang akalnya sepanjang masa. Okey. Jadi, persoalannya, adakah sah orang yang pitam ataupun pengsan ataupun koma ataupun mabuk yang tersedar walau seketika dalam waktu wukuf?
Jawapannya adalah sah. Maksudnya dia ada waktu yang seketika diri dia itu sedar, pada waktu itu dia berada di dalam kawasan Arafah di dalam waktu wukuf. Maka ibadah wukufnya itu sah. Bagaimana pula? Adakah sah orang yang tidur sepanjang masa wukuf? Ya, jawapannya adalah sah. Ya, okey. Kita teruskan kepada syarat yang ketiga, iaitu sudah berniat ihram dengan niat mengerjakan ibadah haji. Kerana kita sudah belajar apakah rukun-rukun haji. Jika dia tidak melaksanakan rukun yang pertama, dia terus ke Arafah untuk wukuf. Sedangkan ada rukun yang keenam, iaitu tertib pada kebanyakan rukun. Maka kita nak lebih faham, kita ulang kaji sedikit berkenaan dengan rukun haji. Kita ulang supaya ia melekat di dalam fikiran, di dalam ingatan kita, insya-Allah. Jadi, apakah rukun haji yang pertama? Iaitu berniat ihram. Yang kedua, berwukuf di Arafah. Yang ketiga ialah bertawaf di Baitullah. Yang keempat, sa'i antara Safa dan Marwah. Yang kelima, bercukur atau bergunting. Yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun. Maka syarat yang ketiga ini sudah berniat ihram dengan niat mengerjakan ibadah haji. Maka bagi siapa yang tidak berniat sebelum berwukuf, maka ibadah wukufnya itu tidak sah. Kita teruskan kepada syarat yang keempat, yang juga syarat yang terakhir, iaitu jika seseorang tidak melaksanakan salah satu daripada syarat-syarat ini, maka ibadah wukufnya tidak sah. Apakah syarat yang keempat? Iaitu berwukuf dalam sempadan Arafah. Baik. Jadi kita kena faham di manakah sempadan Arafah. Ada papan tanda. Okey, siapa yang pernah pergi menunaikan umrah biasanya akan menziarahi ke bukit ataupun Jabal Rahmah. Di situ itulah dia Arafah. Dan jika sedang naik bas tu boleh nampak, okey, ada papan tanda Arafah start here. Di situlah sempadan Arafah. Jangan berwukuf di luar daripada sempadan Arafah. Dan juga kena ambil perhatian bahawa kawasan yang bernama Namirah dan Uranah bukan sebahagian daripada Arafah. Bermaksud jika seseorang itu berada di kawasan Namirah atau di kawasan Uranah dan dia tidak masuk walaupun satu saat ke dalam kawasan Arafah semasa waktu wukuf, maka ibadah wukufnya itu tidak sah. Perhatian, sebahagian daripada Masjid Ibrahim itu berada di dalam kawasan Uranah. Bermaksud bahagian tu lebih bahagian depannya, depan Masjid itu dia bukan dalam kawasan Arafah. Jadi kalau berwukuf sepanjang masa tidak sah. Tapi jangan risau, kat situ memang dah ada letak papan tanda. Jadi tuan-tuan puan-puan kena berhati-hati. Tapi biasanya dalam ibadah haji yang disusun oleh tabung haji, kita bergerak, kita semua berkumpul di dalam satu tempat yang sama, insya-Allah. Jadi ada beberapa persoalan yang perlu kita jawab, iaitu adakah sah seseorang hanya melalui sahaja sempadan bumi Arafah walaupun tidak singgah berhenti di dalamnya? Okey, apakah maksudnya kat sini? Dia lalu je, okey? Dia naik kenderaan. Zaman dulu naik unta, zaman sekarang naik kereta atau naik bas. Lalu sahaja di dalam kawasan Arafah dan dia tidak berhenti dan dia tidak turun daripada bas tersebut. Adakah sah? Ya, ibadah wukufnya itu sah. Sebabnya kita tengok semula kepada ta'rifnya tadi apa? Berada di dalam kawasan Arafah walaupun satu saat itu adalah berwukuf. Seterusnya, adakah sah jika dia tidak mengetahui bahawa bumi yang dilalui itu adalah Arafah? Dia lalu, tak ada pengumuman pun bagi tahu itu adalah Arafah. Tetapi dia lalu tu dalam waktu wukuf
dan tempat itu adalah Arafah, maka ibadah wukuf itu telah sah selagi dia menepati keempat-empat syarat ini. Tambahan lagi, adakah sah jika seseorang hanya berada di dalam kenderaan tanpa memijak bumi Arafah? Ya, sah. Dia hanya berada di dalam bas contohnya. Contohnya keadaan yang memang berlaku. Di dalam tabung haji contohnya, petugas-petugas yang menguruskan jemaah yang tidak disangka-sangka sampai di sana sakit, terpaksa masuk ke dalam wad. Pengurusan tabung haji berusaha sedaya upaya untuk membawa jemaah-jemaah ini walaupun sambil berbaring di atas katil. Ada cara-cara mereka, ada SOP mereka yang mereka cuba berusaha walaupun memang sangat susah. Mereka berusaha untuk membawa jemaah-jemaah yang diwatkan sebelum daripada berwukuf lagi, mereka bawa sehingga ke Arafah. Walaupun jemaah ini tidak turun, mereka sah ibadah mereka, ibadah wukuf mereka selagi menepati syarat-syarat yang telah kita sebutkan. InsyaAllah, setakat itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita. Terima kasih kepada semua yang sudah share dan juga sudah beritahu kepada kawan-kawan. InsyaAllah, kita akan sambung lagi siri ulang kaji ini pada masa yang akan datang, iaitu insyaAllah kita akan laksanakannya pada setiap hari Isnin sehingga Jumaat pada jam 10 pagi. InsyaAllah semoga kita istiqamah walaupun sedikit demi sedikit pelajaran yang kita belajar setiap hari. InsyaAllah rakaman yang telah saya sunting, yang telah saya ringkaskan, saya akan uploadkan juga di YouTube Umrah Andalusia Bahau dan juga di IGTV Instagram Umrah Andalusia Bahau. Jabat Umrah Andalusia Bahau dibuka seperti biasa pada jam 9 pagi hingga 6 petang setiap hari Isnin sehingga Jumaat. Terima kasih kepada semua. Salam kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.